Assalamualaikum, saya Nurul Maisarah binti Rozlan, nombor matrik 17DIB21F1027. Saya akan menerangkan tentang maksud makruh serta contoh perbuatan makruh. Maksud makruh. Makruh merujuk kepada sesuatu perkara yang dituntut oleh syarak agar ditinggalkannya. Seseorang yang melakukan perkara makruh tidak akan menerima sebarang dosa. Namun demikian, seseorang yang meninggalkannya kerana Allah berhak mendapat pahala dan pujian kerana dia telah meninggalkan perkara yang kurang disenangi dalam agama. Terdapat dua jenis makruh, iaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim ditafsirkan oleh ulama Hanafiah sebagai perkara yang dituntut oleh syarak agar ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas menerusi dalil syarak yang berstatus zanni seperti hadis ahad. Makruh tanzih pula di sisi mereka adalah hukum makruh yang sebenar seperti yang difahami oleh jumhur ulama, iaitu sesuatu perkara yang dituntut oleh syarak agar ditinggalkan. Contoh perbuatan makruh iaitu tidur secara berlebihan ketika puasa. Contohnya, seseorang itu tidur dalam jangka masa lama seperti selepas menunaikan solat subuh, dia tidur sehingga masuk waktu zuhur baru dibangun. Maka perbuatan tersebut dianggap makruh tetapi tidak batal puasanya. Assalamualaikum, saya Nurina binti Zarul Nizam, nombor kad matrik 17IB21F1031. Kali ini saya akan menerangkan dua contoh makruh dalam aspek solat dan juga puasa. Pertama, solat dalam keadaan mengantuk. Apabila seseorang itu solat dalam keadaan mengantuk, sama ada solat 5 waktu ataupun solat sunat, ianya akan menyebabkan seseorang itu tidak khusyuk dalam solatnya, yang akan menyebabkan makruh seperti terlupa baca dalam solat. Yang kedua, puasa. Menggosok gigi selepas matahari terbit. Apabila seseorang itu menggosok gigi selepas terbit matahari, ianya boleh menjadi makruh kerana diragui sekiranya seseorang itu mungkin tertelan air kumuhan itu. Oleh itu, orang yang berpuasa perlulah berkumuh secara sederhana dan tidak berlebihan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Darul Qutni, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Jika tidak menyusahkan umatku, pasti aku perintahkan mereka bersiwak," iaitu gosok gigi, setiap kali berwudu untuk mengerjakan solat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sundu Sofia binti Harun. Nombor matrik saya 17 DIB21F1034 daripada kelas DIB 1. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hukum taklifi makruh dalam solat. Apa itu solat? Solat merujuk kepada sembahyang dalam agama Islam untuk menyembah Allah, iaitu Tuhan yang satu, dan merupakan satu kewajipan bagi setiap umat Islam. Solat itu dilakukan dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terdapat beberapa perkara dan perbuatan makruh dalam mendirikan solat. Pertama ialah memalingkan muka ketika solat, melainkan kerana keperluan. Larangan ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat berikut. Diriwayatkan oleh Abu Zar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla sentiasa menghadap hamba-Nya ketika dia bersolat dan tidak akan berpaling. Jika dia berpaling, Allah juga akan berpaling daripadanya. Yang kedua adalah solat ketika makanan telah dihidangkan. Kelaparan adalah antara faktor seseorang tidak dapat menumpukan perhatian terhadap apa yang dilakukannya. Melakukan solat dalam keadaan lapar menyebabkan seseorang itu gagal memberikan tumpuan yang penuh terhadap solatnya. Yang ketiga adalah solat dalam keadaan menahan air kecil dan air besar. Makruh seseorang yang hendak membuang air kecil dan air besar menahannya untuk bersolat terlebih dahulu. Ini kerana perbuatan tersebut menyebabkan melakukan solat dengan tergesa-gesa dan tidak dapat khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatih Fasana binti Mama Asri, bernombor matrik 17 DIB 21F1029, dan ingin membentangkan tentang hukum taklifi dan hukum wada'i.
Hukum taklifi makruh. Berlebihan menggunakan air. Makruh menggunakan air berlebih-lebihan ketika mengambil wudu. Umpamanya menyimbah air yang terlalu banyak atau dengan cara berlebih-lebihan, kerana ia termasuk perbuatan membazir dan menyalahi sunnah. Seperkara lagi, membiarkan air paip terbuka selepas selesai membasuh anggota tanpa segera membasuh anggota lainnya juga termasuk sebagai perbuatan membazir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu sekalian berlebih-lebihan kerana sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang berlebihan. Dalam surah Al-A'raf ayat 31. Penutup. Kesimpulannya, jika seseorang itu melakukan perkara makruh, tidaklah mendapat dosa, tetapi jika ditinggalkan mendapat pahala. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Maisara binti Roslan, nombor matrik 17 DIB 21F1027. Saya akan menerangkan tentang maksud batal dan contoh perbuatan batal. Maksud batal. Batal berasal daripada kalimah Arab iaitu bermaksud keciciran dan kerugian. Menurut Asy-Syatibi, batal mempunyai dua maksud. Pengertian pertama, tidak terlaksana kesan-kesan perlakuan tersebut di dunia menurut syarak, seperti mana dalam perlakuan ibadah yang mana ia tidak diterima. Ibadah tersebut dianggap batal kerana menyalahi tuntutan syarak. Pengertian kedua, tidak terlaksana kesan perlakuan ibadah tersebut di akhirat, iaitu tidak beroleh pahala amalan ibadah tersebut. Contoh perbuatan batal iaitu makan dan minum dengan sengaja. Contohnya, seseorang itu dengan sengaja makan atau minum walaupun hanya sedikit, maka perbuatan tersebut tetap dianggap batal dan perlu diganti semula puasanya sebelum menjelangnya bulan Ramadan pada tahun hadapan. Seterusnya, batal. Dua perkara batal dalam puasa dan juga solat. Pertama, dalam puasa, haid dan juga nifas. Apabila para wanita didatangi haid atau nifas di bulan Ramadan, puasanya akan terbatal dan mereka haruslah berbuka puasa dan perlu mengqadakan puasa itu pada bulan lain. Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang perkara haid, sama ada perlukah mengqadakan solat atau puasa sahaja. Lalu beliau menjawab, kami, iaitu isteri Nabi Muhammad SAW, juga pernah mengalami perkara yang sama. Oleh itu, kami diperintahkan mengqadakan puasa tapi tidak disuruh mengqadakan solat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, solat bercakap-cakap. Bercakap-cakap atau berkata-kata ketika solat bermaksud mengeluarkan sekurang-kurangnya dua huruf yang tidak termasuk di dalam bacaan solat. Manakala jika terbatuk atau bersin, perlulah berhenti dari bacaan itu dan mengulangi bacaan itu sekali lagi kerana dikhawatiri menyebut perkataan yang tidak ada dalam bacaan di dalam solat yang akan menyebabkan batal solat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sundu Sofia binti Harun. Nombor matrik saya 17 DIB 21F1034 daripada kelas DIB 1. Selain itu, saya akan menerangkan tentang hukum wad'i iaitu batal dalam melakukan solat. Antara perbuatan yang boleh membatalkan solat ialah terkena najis. Jika seseorang mendirikan solat dan terlihat najis di pakaian, badan dan sejadah ataupun di tempat solat, oleh itu, solat itu akan terbatal dan harus diulang semula. Yang kedua adalah niat berubah. Perkara yang membatalkan solat juga berlaku apabila niat berubah sesudah takbiratul ihram. Tidak boleh seseorang itu mengubah niat atau berwas-was dalam menunaikan solat tersebut. Hukum wad'i batal. Perbuatan membatalkan wudu. Perbuatan kentut dan qada hajat. Contohnya, jika seseorang itu terkentut secara tak sengaja selepas mengambil wudu, maka wudu tersebut adalah tidak sah, maka dia perlu mengambil semula air wudunya.
Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang beriman, berwuduklah apabila kamu mendirikan solat, atau apabila di antara kamu yang datang dari tempat membuang hajat." Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Penutup. Kesimpulannya, perbuatan tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, maka terbatallah sesuatu perbuatan tersebut. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.